Selama Perak, ini first time aku datang tempat ni yang terletak di belah utara Perak. Sini terkenal dengan latar tebing tinggi, spot terbaik bagi korang yang nak bermandi manda dengan air jernih. Episod kali ini aku akan menjelajah ke PPK Selama yang cukup hebat dengan tanaman cili vertigasi dan keunikan pekan Jumaat Sungai Bayur. Ni asam kelubi pun ada ni. Asam kelubi. Ini buat sendiri asam kelubi. Kenapa pilih cili? Kita maklumkanlah, Malaysia ni memang kuat makan cili lah satu. Kemudian dari segi pasaran dia adalah konsisten. Aku Rosyamno dan ini adalah tour PPK. Perjalanan aku dengan tour PPK dah pergi ke bahagian utara Semenanjung Malaysia, pergi ke Selama, Perak. So kejap lagi aku akan sampai di sana dan kita bercerita dengan orang sana apa hebatnya PPK Selama. Okay Haji, ni pasar pagi apa dipanggil ni? Pasar pagi hari Jumaat Sungai Bayur. Oh, dia hari Jumaat je? Dia setiap hari Jumaat lah. Mula lebih kurang pukul 6.30 macam tu. Sampai tengah hari lah, pukul 11, 12 macam tu. Jadi maknanya hasil-hasil tanaman orang kampung semua dekat sini lah? Kebanyakan dia hasil-hasil tanaman daripada orang kampung. Ulat-ulaman yang kita rasanya di bandar jarang jumpa. Semua ada di Pekan Hari Sungai Bayur ni lah. Tiga bermalam rumah Pak Udin, masaklah nasi sayur keladi. Tiga bermalam. Ni buah apa ni buah ni? Buah bidara. Tak, kenapa nama dia sate laris? Nak melaris kan? Sedap ke sate kau ni? Asal bergaya, asal senang di dalam hati. Pagi-pagi dah pergi pasar pagi. Ya. Berapa orang nak? 3. Ni asam kelubi pun ada ni. Asam kelubi. Ini buat sendiri asam kelubi. Masak layu jatuh dalam kubang sambo bapak iu. Umbut-umbutnya belalang kede-kede. Siapa buat ingo, kau tu kena cubit. Ni usahawan kayu bagus lah. Oh, jatuh pokok petai yang 3 tahun weh. Dia jatuh pokok petai jadi macam ni. Oh, dulu kau normal. Patah kat. Allahu Akbar. Gerai daripada PPK dan ini pengarah LPP Negeri Perak baru sampai. Ini dia pokok kelapa pandan. Ini kelapa pandan, ini industri yang kita ni lah, yang kita lahirkan usahawan dalam industri kecil, IKS. Ini apa organik yang kita keluarkan sendiri daripada ladang organik Peladang Nita. Madu kelulut. Madu kelulut. Memang ori betul lah ni. So memang setiap Jumaat memang kita akan sini. Buka sini lah. Kita ada lagi 2-3 pasar malam, 2-3 ikan hari yang akan turun lah. Dan ini pasar yang wajib kita kena turun. Tengoklah pengunjung dah. Okey, bagi penduduk-penduduk di sekitar Selama, kalau nak mencari kira barang-barang pertanian macam anak pokok, baja, tanah. Jadi kalau datang ke gerai PPK di Pasar Pagi Sungai Bayur, dia orang garanti produk yang dia orang keluarkan tu A+++. Kalau pokoknya A+++, pokok durian A+++. So tak payah risau. Bos kata tadi tanam durian confirm durian. Alright, sekejap lagi kita akan melawat satu tempat yang mana tanaman cili vertigasi yang menggunakan IoT. Mana Ji? Ini bendi. Bendi Belum buah Ji Belum buah. Umur 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Berapa pokok ada Ji? Hampir 3,000 pokok. Kawasan ini berkeluasan sebanyak 17 ekar. PPK mengambil alih tanah ini 10 ekar dan 7 ekar lagi diusahakan oleh usahawan didikan PPK Selama. Ini kalau hasilnya dalam berapa banyak ni? So kalau secara keseluruhan habislah kita harvest, kita boleh mempunyai hampir 5 metrik tan. 5 metrik tan. Rekod kita yang paling kita ini baru tanam bendi, kemudian ingat nak ubah tanah, kita tanam lagi bendi bila hasil dah bagus, harga bagus. So 5 metrik tan, lebih pada 5 metrik tan kita boleh dapat dengan keluasan banyak ni. Jadi maknanya 5 metrik tan ni supply dia hanya di Selama je habis? Tak. Kita kena jaga pemborong yang kita ada. Kita Bukit Mentajam pun ada, Pasar Borong, Pulau paling Pinang. Jauh Bendir Haji ni pergi sampai mana? Sampai Pulau Pinang. Okay, jom Ji, kita pergi tengok tu apa tu? Kacang panjang. Kacang panjang. Ini kacang panjang kita ni berumur 3 minggu. Ada berapa pokok semua ni? 2,800 pokok. Boleh menghasilkan lebih kurang 5 metrik tan, 5 6 metrik tan boleh dapat insya-Allah. Ini adalah cara konvensional, tanaman konvensional yang dia dilakukan daripada datuk nenek moyang kita. Ya.
Dan sekarang alhamdulillah dengan adanya teknologi yang baru, kita diperkenalkan dengan IoT. Ya. Dengan hanya menggunakan kita punya phone pun kita boleh kontrol. Dan kejap lagi kita nak pergi ke tempat ni ada tanam cili fertigasi. Kalau kau tengok kat sini aku dalam kehijauan. Ini dia panggil tanaman cili fertigasi. Yang dia panggil, dia macam meja. Ni meja juga ke ni? Kita panggil sistem para. 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 Mana para? KL. Orang kampung panggil para. Para. Itu macam dengar para tu macam para ni apa kan? Oh, para. Okey, Cik Zul. Cik Zul ni sebenarnya dia adalah pengarah LPP Negeri Perak. Sekarang ni daripada LPP Negeri Perak ni, saranan sebagai ketua dekat Perak ni, macam mana you rasa tentang tanaman cili fertigasi ni? Untuk tanaman cili fertigasi ni Dato', dia ni terhasilnya masa PKP hari tu. Masa PKP tu kita kan kemakan kena cukup. Kita banyak fokus pada agro makanan. Jadi salah satunya kita wujudkan kluster-kluster. PPK selama ni kita fokuskan untuk cili. Untuk PPN kita fokuskan untuk lembu. Jadi untuk cili ni daripada selama ni kita dah ada pecah 4 lagi PPK yang ada membuat tanaman cili jugalah. Pasaran tu lagi besar, lagi banyak kita boleh pasarkan lah. Sekarang ni dah berapa banyak sini dah? Macam ni punya projek? Kalau macam ni di selama saja kita ada 10,000 polybag. Kemudian kita ada 4 lagi PPK. Ini 10,000 ni? Ni 10,000 semua. Ya ke ni? Ke kelentong saya ni? Boleh kira tu. Boleh kira. Kita boleh kira. Sebenarnya dia ada 22 lorong satu blok. Kemudian blok B pun ada 22 lorong. Satu blok ada satu lorong ni ada 240. Darablah dengan 44 lorong. Dapatlah jawapan dia 10,000. Memang 10,000. Okey, bila PPK selama ni dapat arahan daripada LPP negeri kan untuk melaksanakan projek cili fertigasi ni, macam mana sebagai bos di PPK selama you menyambut arahan ni? Saya sebagai pengurus besar di Pertubuhan Peladang Kawasan Selama, kita dapat arahan, kita diberi peruntukan untuk melaksanakan projek cili fertigasi ini pada PPK Selama. Ini satu benda yang baru, tapi cabaran tu kita ambil dan laksanakan dalam skala yang lebih besar. Kan sepatutnya 200,000, tapi kita ada kekangan tanah sebenarnya. Kita try dulu 10,000. So persaingan pertama tu alhamdulillah menjanjikan ratusan ribu lah. Projek fertigasi cili ni memang di bawah PPK, tapi pada masa yang sama PPK juga menjadi pemasar kepada penduduk sekitar yang tanam secara kecilan pun boleh jual di PPK. Kita cakap pasal projek dulu orang kampung dia nak tanam kat tanah. Betul. Kan? Jadi dia nampak benda macam ni modal lagi. Tapi sebenarnya dekat LPP, dekat PPK ni pun sebenarnya ada bantuan. Betul. Pinjaman mudah, geran pun ada kan. Jadi kalau ada orang kampung yang berminat, boleh tak dia orang datang dekat sini untuk buat latihan? Kita sekarang ni dah dikunjungi oleh pihak-pihak perseorangan dan juga swasta yang memang dah belajar pun. Dan kita kadang-kadang dah buka kelas pun. Perbadanan Pemajuan Pertanian Negeri Perak yang telah belajar dengan kita. Pihak LPP, pihak PPK selama siap sedia untuk memberi ilmu ini pada masyarakat, khususnya usahawan yang nak cebur bidang ni lah. Saranan Cik Zul kepada orang-orang Perak khasnya yang kat Selama ni dah nampak ada satu projek cili fertigasi ataupun projek-projek lain dalam negeri Perak, apa saranan Cik Zul? Kalau boleh kita nak melahirkan lagi ramai, lagi banyak kita dapat menghasilkan produk ni, maknanya lagi bagus sebenarnya untuk agro makanan negara. Kerana kalau kita tengok, pernah satu sejarah dulu masa banjir besar di Thailand, so dia tidak ada ekspor beras pada kita. Sumber makanan kita pun menurun bekalan untuk beras. Jadi sama juga dengan agro makanan yang lain. Masa Covid dulu semua tak boleh nak ekspor. Jadi kita kena keluarkan untuk lokal. Jadi ini adalah merupakan kalau sasaran kita ni selagi ramai orang yang boleh berminat nak melaksanakan projek pertanian ni, so memang kita galakkan. Kenapa pilih cili? Kita maklumkanlah, Malaysia ni memang kuat makan cili lah, satu. Kemudian dari segi pasaran dia adalah konsisten. Harga dia selalu kalau macam musim hujan ni, musim tengkujuh ni, dia memang jackpot. Dia akan pergi kepada belas, malah dia boleh pergi sampai ke 20 lebih. Betul. 1 kilo. Tapi kita samping tu kita ada juga tanam timun, buah-buahan yang lain ada juga. Saya dengar yang ini punya projek bukan kaleng-kaleng, ini semua pakai komputer lah, apa benda binatang nama dia tu? IoT. Internet of Things. Bela pokok pun ada pakai IoT internet Apa sebenarnya dia punya bagus dia. Mula-mula kita nak merasakan macam kita tanam biasalah, kita siram by manual sebagainya. Manual tu maksud dia kita pakai timer dan sebagainya. Tapi bila LPP menyarankan kita masuk lagi satu pasar untuk lebih memodernkan teknologi pertanian, khususnya di Malaysia, mungkin dah negara-negara luar dah lama dah buat. Kita cuba untuk kita internetkan pokok-pokok lah maksud dia. Untuk pokok minum, untuk pokok membaja, untuk membancuh racun dan sebagainya, membancuh baja, rupanya boleh pakai ini je walaupun duduk di seluruh dunia. Cik Zul nampak pertanian dekat Perak ni berapa ramai belia-belia yang involve dengan pertanian dekat Perak ni? Tapi macam kita ni hampir 3,000 lebih. 3,000. Satu Perak ni yang terlibat secara langsung untuk tanaman ni lah. Bukan di PPK selama saja. Maknanya di semua PPK yang ada lah.
3,000 lebih. 3,000 lebih. Yang bergerak di bawah LPP saja. Belia. Usahawan belia. Galakan Cik Zul kepada belia-belia negeri Perak. Masa depan pertanian ni, kalau ikut daripada kita punya moto MAF pun yang baru ni lah kan, pertanian adalah perniagaan. So maknanya daripada pertanian ni sebenarnya boleh menghasilkan pendapatan yang baik, kekayaan. Boleh datang, buat latihan, kemudian kita pun ada peruntukan ada mentor-menti program mentor-menti. Kemudian kita ada peruntukan agri-apprentice, kita ada peruntukan tabung pengembangan usahawan beladang. So datang, kita belajar and then kita buat sama-sama. Yes. Peluang pekerjaan, peluang membuat duit dalam sektor ni amat luas kan. Ya, betul. Jadi saranan Cik Zul lah kepada kan banyak budak-budak kampung kan. Budak kampung orang suka pergi kerja kat bandar. Dia orang tak nak buat pertanian. Padahal tanah kosong, banyak ada terbiar. Apa saranan sebagai bos? So saranan saya lah, kita kena ubah kita punya mindset dulu lah. Kena fikir pertanian ni satu perniagaan. Kalau kita lihat yang masa PKP, ramai yang bekerja di KL, bekerja dalam pelbagai bidang tu patah balik ke kampung and then kena buat juga pertanian. Bermaksud potensi itu ada. Dari segi LPP pun sekarang ni kita dah ada buat satu program bersama dengan sekolah-sekolah untuk kita bangunkan atau kita bagi basic berkaitan dengan tanaman. Minat tu. Ya, saya kena pupuk. Maknanya minat pada sekolah dah minat. Betul. Minat pada pertanian. Inilah yang dipanggilkan IoT ni. Ni apa ada dua pula? Satu, dua. Ini sebenarnya yang kita bila kata IoT, kita tak boleh lari. Kita panggil dia rumah smart farming. Menempatkan sistem yang akan kontrol keseluruhan kebun kita. Yalah, ni apa? Sistem yang kedua, ini yang pertama. Sama sahaja. Pasal dia ada 10,000, satu sistem kontrol 5,000. 5,000. Ini sebelah ni 5,000. Sri, Assalamualaikum. Hasri, nama penuh apa Sri? Ahmad Asri Amin. Kau orang Sabah kan? Orang Sabah. Asal Sabah. Ni apa cerita ni? IoT ni Dato' inilah Internet of Things yang kita boleh memudahkan kita untuk buat pemantauan. Melalui sistem IoT inilah, diorang dapat memantau isi kandungan baja, kandungan air dalam tangki, pH air dan menyalurkan baja secara automatik. Dato' sebenarnya kita ada 2 tangki untuk kita bantu untuk simpan air sebenarnya. Air biasa yang tak dicampur dengan baja. Okey. Ni pakai air pipe ke pakai air hujan ke pakai kita apa? pakai air bukit. Air bukit. Air bukit. Tak ada klorin. Tak ada klorin. Bila kita buat bancuhan, kita akan ambil air daripada tangki simpanan kita. Secara automatik lah. Lepas tu kita akan buat bancuhan baja mengikut isi yang kita nak. Contoh kan, umur pokok 1 minggu, kita nak bagi 1.0. Jadi dia akan automatik banculah 1.0. Tak perlu kita nak ambil baja A, tuang ke dalam ni, baja B, lepas tu kadang terlebih pula. Macam itulah. Jadi mana ni digaul kat sini? Gaul di dalam ni. Gaul macam mana? Kita guna telefon boleh. Kau janganlah telefon orang masa aku nak kau explain ni, kau pakai telefon orang buat apa? Maksudnya kita nak buat bancuhan ni menggunakan telefon. Maksudnya telefon ni ambil ni kacau macam ni. Bukan. Jadi kita ada aplikasi dia sebenarnya tu. Ada app. Kau cakaplah awal-awal. Cakaplah ada app. Kau cakap guna telefon. Repton dia tu. Kita guna Repton. Oh ni Repton ni. Repton. Macam di sini pun dia bagi je kita isi kita punya pH air kita 6.21. Okey. Baja kita bagi 2.5. Oh. Tapi kalau di telefon dia lagi jelas lah. Mana cuba tengok. Ni nak bancu. Kau cakaplah dulu. Dia ni. Okey. Oh jadi maknanya sana kontrol. Sini kontrol. Tapi kita boleh buat dia secara automatik, kita boleh by schedule lah. Oh. Mana semua kontrol kat sini? Semua kontrol kat telefon. Alah dekat-dekat dapatlah. Kalau aku pergi, kalau contohnya aku ada ladang kat sini kan. Lepas tu aku nak pergi balik rumah kat KL ke, boleh kontrol? Boleh. Lagi kita ada talian internet tu kita boleh buat. Serius? Betul. Hebat. Okey, lagi apa dia boleh buat? Kita boleh refill. Cuba tak kau tekan refill. Okey, lagi apa lagi ada dalam? Satu kita ada fertigation pump untuk kita salurkan ni baja ke pokok. Okey, macam mana nak tekan? Kau tekan tu. So dia tarik ke mana ni? Dia tarik ke sana. Oh, tarik sana. Nampak sana ada drip sana Zaman berubah, teknologi juga berubah dan teknologi menjadikan pertanian itu lebih menyeronokkan. Dan hari ini kita dapat tengok apa yang berlaku di PPK selama tanaman cili fertigasi yang menggunakan IoT dan boleh dikontrol dengan menggunakan handphone ataupun iPad saja. Dan ini bagi belia-belia di luar sana yang selalu mengatakan bahawa pertanian itu kotor, pertanian itu tak best. Dan hari ini kalau korang suka main gadget, IoT telah sampai.
revolusi berlaku. Revolusi yang pertama, revolusi yang kedua, revolusi ketiga dah digital dan sekarang kita masuk kepada revolusi industri yang keempat di mana cyber dan robot. Okey, terima kasih. Okey, jumpa lagi. baik. Terima kasih. Jumpa lagi. Baik.